Muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita terus lagi pengajian kita, biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi, oleh Zulkifli Muhammad Yusuf dan Nur Naimah Abdul Rahman. Kisah ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan salah seorang daripada dua Umar yang sangat berpengaruh, sangat ditakuti ramai, khususnya kafir Quraisy, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu an dengan Abu Jahal. Dan Allah memperkenankan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masukkan Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam Islam. Pernah saya cerita suatu hari Umar memberi khutbah. Ketika mana beri khutbah, para sahabat ketika itu Rasulullah SAW telah wafat, dan Umar tiba-tiba meninggikan suara. Dia kata, ya Sariyah jabalan jabal, ya Sariyah jabalan jabal, wahai Sariyah ke bukit, wahai Sariyah naik ke bukit. Dan selepas selesai khutbah, para sahabat Nabi datang dan mereka ingin bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, kenapa buat satu benda yang pelik, Nabi SAW tak pernah buat tapi engkau buat. Tengah cerita tentang khutbah tajuk lain, tiba-tiba masuk tajuk yang lain. Kalau ikut adabnya, ikut sunnahnya, memang tidak menepati sunnah. Tetapi ketika itu tidak ada seorang pun sahabat yang berani untuk tegur perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan akhirnya mereka meminta Sayyidina Ali karamallahu wajhah, antara kibar para sahabat yang kibar, yang hebat, yang banyak ilmu. Dan ketika mana mereka menyuruh Sayyidina Ali untuk tanya, Sayyidina Ali kata, waihakum, jangan kalut, jangan nak cepat-cepat, da'u Umar, tinggalkan Umar, biarkan Umar, fa innahuma dakhala fi syai'in illa kharaja minhu. Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia akan memasuk, Allah akan ilhamkan sesuatu dalam kepala dia, dan dia akan keluar apa benda yang Allah ilhamkan. Dia tak akan cakap satu benda yang mengarutlah, satu benda yang tidak bermakna. So ketika itu para sahabat pun senyap. Dan ketika mana Sariyah Ibn Zanin pulang daripada Parsi, Rom, dan dia adalah antara panglima tentera yang Sayyidina Umar hantar untuk lawan dengan tentera Parsi dan Rom, mereka bertanya, ada tak benda yang pelik berlaku ketika mana perang? Dan Sariyah Ibn Zanin cerita, ketika mana kami hampir mati disebabkan tentera Parsi dengan Rom telah kepung kami dengan tentera yang sangat ramai dan alatan yang sangat canggih. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar menjerit, ya Sariyah jabalan jabal, ya Sariyah jabalan jabal, wahai Sariyah naik ke bukit, wahai Sariyah naik ke bukit. Ketika itu kami semua naik ke bukit dan kami semua selamat dan pulang ke kota Madinah. Itulah hebatnya Sayyidina Umar, bersihnya hatinya ketika mana dia cakap, dia bukan cakap satu benda yang pelik, tapi dia cakap satu benda yang realiti. Abdullah bin Ubay ini, anak dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Masuk Islam, seorang yang mukhlis, baik, mendampingi Nabi, solat dengan Nabi. Suatu hari ayah dia, Abdullah bin Ubay, meninggal dunia. Bagaimana Nabi SAW nak berurusan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu anak kepada ketua munafik. Ketika mana ayah dia meninggal, Abdullah bin Ubay ini pergi rumah Nabi dan minta jubah Nabi untuk mengkafankan ayah dia, iaitu ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Umar Al-Khattab pandang apa yang Nabi SAW akan buat, dan ketika itu Nabi ambil jubah dia dan Nabi bagi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ketika itu Abdullah bin Ubay ambil dan kafankan ayah dia. Selesai, Abdullah bin Ubay ni datang balik kali kedua ke rumah Nabi dan minta Nabi untuk imamkan solat Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu, bila nak sampai solat tu, Sayyidina Umar terus tegur, engkau tak boleh pergi
wahai Nabi SAW, apa benda yang Abdullah bin Ubay tak pernah buat pada engkau? Fitnah isteri engkau, kata engkau penyihir, engkau gila perempuan dan sebagainya. Engkau buat satu agama yang baru, semua benda yang busuk, buruk, semua Abdullah bin Ubay pernah cakap. Dan Umar melarang Nabi SAW untuk solat. Tapi ketika itu Nabi SAW terus berjalan menuju ke jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu. Dan bila sampai depan jenazah, Sayyidina Umar berani, dan dia karakter dia yang sangat tegas. Dia terus berdiri depan dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak membenarkan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengimamkan solat jenazah bagi ketua munafik ni. Dan ketika itu apa yang Rasulullah akan buat? Tampar ke? Takkan tampar. Sayyidina Umar lagi besar. Dan ketika itu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Inni Rasulullah, wahai Umar, aku ni pesuruh Allah. Allah memberi hak kepada aku untuk istighfar lebih pada 70 kali kepada Allah bin Ubay bin Salul ataupun tidak, dan aku memilih untuk istighfar kepada dia. Kalau Rasulullah istighfar kepada dia, maksudnya Allah akan ampunkan segala dosa-dosa dia. Dan ketika itu Umar senyap, dan Allah Azza wa Jalla turunkan ayat Al-Quran mengharamkan Nabi SAW untuk solatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab yang menegah Nabi, dan Nabi tak setuju, tetapi Allah membenarkan yang Sayyidina Umar Al-Khattab buat tu adalah perkara yang betul, yang tepat. Arab Mesir kata setiap tahun sungai Nil ni akan kering. Antara amalan kami adalah kami akan mengorbankan anak-anak perempuan ini, bunuh mereka untuk pastikan sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia, akan sentiasa mengalir. Ketika itu Amr bin Al-As melarang perbuatan tersebut, dan dia merupakan gubernur, dan orang mengakui ataupun mengikuti apa yang dia sebut. Dan perbuatan tersebut tak buat pada tahun tu. Semua pulang, dan Amr bin Al-As berada di Mesir. Esoknya semakin surut. Sungai Nil yang panjang tu semakin surut dan semakin surut. Ketika itu Amr bin Al-As tulis surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang berada di Madinah. Ketika mana sampai surat ke Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar baca, dan Sayyidina Umar tulis balik surat kepada Amr bin Al-As. Hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab yang Allah memberi karamah, satu benda yang bersih, hatinya bersih. Allah membenarkan apa yang Sayyidina Umar buat. Sayyidina Umar tulis balik kepada surat Amr bin Al-As. Dia kata apa? Ketika mana kau habis baca surat ni, campaklah surat ni ke sungai Nil. Apa kandungan ni? Dia kata daripada hamba Allah Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Daripada hamba Allah Umar Al-Khattab merupakan Amirul Mukminin, khalifah ketika itu. Wahai sungai Nil, kalaulah kamu bergerak mengalir atas kudrat kamu, maka berhentilah selama-lamanya. Kalaulah kamu bergerak atas kudrat Allah Azza wa Jal, maka bergeraklah. Ketika itu Amr bin Al-As baca surat tu. Dia nak campak ke tak? Kalau campak orang kata gila pula kan. Sungai tengah kering, nak campak surat. Tapi itu arahan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia campak surat tersebut. Sampak ke sungai Nil, dia pulang di rumah dia di Mesir. Esoknya naik air, dan terus naik, dan air akhirnya naik tinggi sampai sekarang. Dan janji ataupun apa yang diamalkan oleh Arab Mesir ketika itu telah hapus. Pada setiap tahun tidak diamalkan budaya ataupun membunuh anak-anak untuk memastikan sungai ini sentiasa mengalir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا kami redha Allah itu Tuhan kami, wabil islami dina, dan kami redha Islam adalah cara hidup kami, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan kami juga redha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul. Pertama dan selamanya marilah sama-sama kita manjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jal atas semua nikmat yang Allah masih lagi memberi peluang, ruang kepada kita sebagai insan, supaya mana kita membuat segala sesuatu perkara dengan lebih baik daripada semalam. Dan kita mengharapkan pada esok hari, kalau kita dipanjangkan umur oleh Allah Azza wa Jal, kita dapat buat sesuatu yang lebih baik daripada hari ini, insyaAllah. So, Alhamdulillah, keputusan terkini wabak COVID-19 makin meningkat. Di Taiping pun meningkat, di pusat koreksional Kemunting, dan kita doakan supaya penyakit ini mampu dinyahkan, dan kita terus menjaga segala saranan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan Majlis Keselamatan Negara, segala SOP. Di masjid 25 orang 24 orang 23. Saya serik tengok pagar tutup. Saya patah balik, betul ke tak? Sekali kedua baru nampak ada orang parking masuk. Dia kata tutup kalau tidak ramai orang masuk Dan Alhamdulillah Masjid Kampung Pasir ikut apa yang telah disarankan, dan itu yang lebih baik sebab telah diberi keringanan, dan kita ikut apa yang telah ditetapkan. Baik, muslimat tak ada, muslimin, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita terus lagi pengajian kita, biografi Muhammad bin Abdullah, perjalanan hidup seorang Nabi, oleh Zulkifli Muhammad Yusuf dan Nur Naim Abdul Rahman. Kisah ketika mana Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an masuk Islam. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan salah seorang daripada dua Umar yang sangat berpengaruh, sangat ditakuti ramai, khususnya kafir Quraisy, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu an dengan Abu Jahal. Dan Allah memperkenankan doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masukkan Umar Al-Khattab radhiyallahu an dalam Islam. Ketika mana Sayyidina Umar nak pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke rumah Al-Arqam bin Abi Al-Aqar liqatli Muhammad. Tujuan asal dia pergi keluar, dia tidak akan pulang kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal ataupun wafat. Tapi ketika itu dia ditahan oleh seorang sahabat yang bernama Nuaim, dan kata, kenapa kau nak pergi bunuh Muhammad sedangkan adik engkau pun telah masuk Islam. Dan kita telah lalu sebelum ni Khabbab bin Arad, antara sahabat Nabi yang Nabi SAW tugaskan untuk mengajar adik Sayyidina Umar Al-Khattab dan suaminya iaitu Safwan. Dan kita sambung pada muka surat ke-75 yang bahagian atas. Khabbab berkata, aku akan bawa kamu kepada Muhammad. Khabbab membawa Umar ke Darul Arqam. Ketika itu Umar kata nak berjumpa dengan Nabi SAW, dan Khabbab meyakini
Umar pergi ke Darul Arqam bukan untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan untuk masuk agama Islam, sebab nampak Umar semakin lembut. Semasa tiba di rumah Arqam bin Abi Arqam, Umar masih lagi dalam pakaian perangnya dan lengkap bersenjata. Berita yang sampai daripada Nuaim bahawa Umar hendak membunuh Muhammad. Semua sahabat bersedia menghadapi Umar. Mereka belum tahu apa yang berlaku di rumah Fatimah, iaitu rumah adik kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama dengan Nabi, dia tahu Sayyidina Umar keluar pakai baju perang untuk bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk masuk agama Islam. Apabila Umar mengetuk pintu, Hamzah meminta izin Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar aku yang bunuh dia dengan pedangku ini. Sosok tubuh Hamzah, bapa saudara Nabi ini, juga merupakan sosok tubuh yang kafir Quraisy takut, dan dia jauh lagi senior daripada Sayyidina Umar Al-Khattab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia offer diri dia untuk bunuh Umar sebelum Umar membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan pedangnya sendiri. Walaupun Umar sasa dan gagah, tetapi dia tidak dapat menandingi Hamzah. Hamzah adalah pendekar yang tidak ada tandingannya. Okey. Hamzah berkata, kalau dia mahu masuk, masuklah. Dengan pedang ini aku akan bunuh dia. Muhammad berkata, jangan masuk ke dalam wahai Hamzah. Ketika itu Nabi SAW meredakan Hamzah dan meminta Hamzah untuk masuk ke dalam. Dan Nabi merasakan Umar datang bukan untuk membunuh Nabi SAW. Muhammad menyuruh membuka pintu. Semua sahabat pelik dan cemas. Umar datang hendak membunuh Muhammad. Beliau menyuruh membuka pintu tanpa ada pengawal. Tetapi ini perintah Muhammad. Semua taat dan dengan hati yang masing-masing cemas. Apabila dibuka pintu, Umar dengan perawakannya yang gagah perkasa itu masuk. Terus dia mendekati Muhammad. Muhammad memegang hujung baju Umar dan disentapnya sampai bergegar Umar, dan dia terduduk di depan Muhammad. Sosok tubuh yang besar, yang berani, bila masuk terus menuju ke Muhammad tanpa menghiraukan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nabi memegang hujung baju Umar dan sentap supaya Umar tu merendahkan diri dia ataupun slow ketika menuju ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bertanya kepadanya, bila lagi kamu hendak menerima Islam, wahai Ibnu Al-Khattab? Adakah kamu hendak tunggu sampai kamu ditimpa bala? Pada masa itu Umar melafazkan, aku mengaku tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku mengaku engkaulah pesuruh Allah. Ketika itu bila Nabi SAW membentak Umar Al-Khattab, dan Umar mengaku dan mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan engkaulah Muhammad adalah pesuruh Allah. Terus Muhammad bertakbir, iaitu memuliakan Allah dengan menyebut Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang ada di dalam juga ikut bertakbir, bergema takbir Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Semua orang Mekah merasakan ada perkara yang berlaku. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab masuk Islam, itu satu benda yang luar biasa. Selepas masuk Islam, Umar bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di kalangan Quraisy yang paling memusuhi Islam? Mereka memberitahu Abu Jahal. Dia terus pergi ke rumah Abu Jahal dan memberitahu Abu Jahal dia masuk Islam. Bayangkan, gedebe ataupun samsingnya Sayyidina Umar ni, beraninya dia ketika mana dia dah masuk Islam. Dia tanya para sahabat, siapa yang paling tentang memusuhi umat Islam? Dan mereka kata Abu Jahal. Dan Umar terus pergi mencari Abu Jahal untuk menyatakan dia telah masuk agama Islam. Umar bertanya, siapa di kalangan Quraisy yang tidak boleh menjaga rahsia? Sahabat-sahabatnya memberitahu Jamil bin Muammir. Umar pergi mencari Jamil bin Muammir
dan berjumpa dengan Jamil berdekatan dengan Kaabah. Umar datang dan duduk berdekatan dengan Jamil. Wahai Jamil, engkau tahu ke tidak? Jamil tanya, apa? Tahukah engkau aku telah mengucap syahadah Islam, aku sudah masuk Islam. Tanpa bertanya lagi, Jamil terus bangun dan menjerit di Kaabah, wahai pembesar-pembesar Quraisy, wahai sekalian Quraisy, Umar Al-Khattab sudah murtad daripada agama kita. Berpusu-pusu pembesar Quraisy datang kepada Umar, apakah engkau sudah murtad, wahai Umar? Tidak. Umar jawab, tidak. Tetapi aku sudah Islam, aku sudah mengucap kalimah syahadah. Mereka semua memukul Umar, Umar melawan mereka semua. Perlawanan antara Umar dan pembesar-pembesar Quraisy ini berlaku dari pagi sampai menjelang senja. Oleh kerana dia seorang berlawan dengan pembesar-pembesar Quraisy yang ramai itu, Umar letih dan tidak berdaya. Dalam kitab sirah yang lain mengatakan ketika mana pembesar-pembesar Quraisy tahu Umar masuk Islam, tak ada seorang pun yang berani untuk memulakan, untuk membantai atau memukul Umar. Dan mereka sepakat untuk pukul bersama-sama sampai Umar lemah, tidak mampu untuk melawan. Ramai-ramai memukul Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar mencari siapa di kalangan mereka yang paling mulia, paling besar kedudukannya di kalangan orang bukan Islam Quraisy. Umar nampak Utbah bin Rabi'. Umar menumbangkan Utbah ke tanah dan terus dia naik ke atas Utbah serta diletakkan jarinya ke mata Utbah. Umar berkata, wahai Utbah, jauhkan mereka semua daripada aku, kalau tidak aku butakan mata engkau. Kisah Utbah yang pernah kita sentuh sebelum ni, pakar penyair yang belajar di Rom dan Parsi, dan dia pulang untuk berlawan, berjidal dengan Nabi Muhammad SAW. Bila Umar tahu, Umar merebahkan Utbah dan Umar memaksa mereka untuk berhenti, kalau tidak aku butakan mata Utbah. Utbah yang tidak dapat berbuat apa-apa lagi terpaksa meminta kepada semua pembesar Quraisy yang lain beredar daripada situ. Dengan itu terlepaslah Umar daripada Quraisy. Keesokan harinya Umar datang ke Kaabah. Dia membaca Al-Quran dengan kuat. Tidak ada siapa yang berani mengganggu. Selepas itu Umar datang berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Darul Arqam. Ya, antara sosok tubuh sahabat Nabi yang masuk Islam yang terus menjaharkan tidak berrahsia adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia baca Quran. Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar selalu baca Quran di samping atau di sebelah Kaabah, tetapi diancam, dikacau. Tetapi ketika mana Sayyidina Umar baca dengan kuat, tak ada kafir Quraisy pun yang berani untuk kacau ataupun tegur Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya, wahai pesuruh Allah, Umar jumpa dengan Nabi di Darul Arqam, bukankah kita orang Islam dan bukankah mereka bukan orang Islam? Benar, kata Muhammad. Umar berkata, kalau begitu, kenapa kita sorokkan Islam, agama kita? Benar juga, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya di Darul Arqam. Muhammad hanya memanggil sahabat-sahabat daripada kalangan bangsawan Quraisy yang merdeka, manakala yang hamba tidak dipanggil. Apabila dikumpulkan jumlah mereka seramai 40 orang, Muhammad membariskan mereka dua barisan, masing-masing dengan senjata masing-masing. Barisan pertama diketuai oleh Hamzah dan barisan kedua diketuai oleh Umar Al-Khattab. Nabi panggil para sahabat yang bukan hamba dan buat line, dua line. Satu line ada 20 orang, line yang kedua ada 20 orang. Dan barisan yang pertama diketuai oleh Hamzah, bapa saudara Nabi yang digeruni oleh kafir Quraisy, dan barisan yang kedua diketuai oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Muhammad berada di antara dua barisan. Mereka keluar dari Darul Arqam dalam perarakan luar biasa menuju ke Kaabah sambil bertakbir. Tiada Tuhan melainkan Allah
Muhammad dan Allah yang maha besar. Bayangkan daripada rumah Darul Arqam, mereka menuju ke Kaabah dengan dua barisan yang diketuai oleh Hamzah dengan Umar Al-Khattab dalam keadaan bertakbir dan mengucapkan syahadah dengan lafaz yang kuat. Bayangkan kafir Quraisy pun memerhatikan apa yang mereka buat. Quraisy hanya mampu melihat. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa. 40 orang semuanya daripada Quraisy dan daripada keluarga-keluarga bangsawan mereka. Apabila Umar masuk Islam, dakwah Islam semakin besar dan semakin terang-terangan. Quraisy semakin tertekan. Dengan itu semakin kuat pula tekanan yang mereka lakukan kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Abdullah bin Mas'ud berkata, Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang alim. Antara sahabat-sahabat Nabi yang kecil, 3 sahabat Nabi yang kecil tetapi menjadi pakar rujuk, dan Nabi membenarkan mereka untuk menjadi rujukan. Abdullah bin Mas'ud di Kufah, Abdullah bin Umar, anak Sayyidina Umar Al-Khattab di Madinah, dengan Ibnu Abbas di Mekah. Ketika ini Abdullah bin Mas'ud berkata, kami tidak boleh sembahyang di Kaabah sehinggalah Umar masuk Islam. Apabila dia masuk Islam, dia memerangi mereka sehingga Quraisy membiarkan kami sembahyang. Sesungguhnya Islam Umar adalah suatu kemenangan. Umar masuk Islam ni satu benda yang sangat besar di sisi Nabi SAW dengan para sahabat. Daripada tidak boleh baca Al-Quran di sebelah Kaabah, dikelilingi Kaabah, boleh baca Al-Quran dengan kuat. Tidak boleh solat, boleh solat. Kafir Quraisy tidak berani untuk melawan ataupun menegur perbuatan umat Islam ketika itu. Dan ketika itu Abu Jahal yang mati akal datang berjumpa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Jahal, wahai Muhammad, kalau kamu cerca lagi Tuhan kami selepas hari ini, kami sendiri akan mencerca Allah Azza wa Jalla. Lalu turun ayat memberi panduan kepada umat Islam untuk berhadapan dengan sikap Abu Jahal tadi dalam surah Al-An'am ayat 108 yang bermaksud, dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka yang lain daripada Allah, kerana kelak mereka akan cerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelok pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka lah tempat kembali mereka, lalu Dia menerangkan kepada mereka apa yang mereka lakukan. Itu antara adab yang Allah Azza wa Jalla ajar kepada Nabi SAW dengan para sahabat. Dan itu dirakamkan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am. Sama juga dengan kita dilarang mencerca Tuhan agama yang lain walaupun kita tidak bersetuju dengan mereka. Tak boleh kata agama lain Tuhan dia banyak Tuhan, banyak tangan dan sebagainya. Ketika mana kita mencerca Tuhan agama yang lain, mereka juga akan mencerca Tuhan kita melebihi daripada apa yang kita cercakan. Dan itu satu benda yang sudah berlaku pada zaman Nabi dan sampai berlaku zaman akhir zaman nanti. Akan mencerca dengan cercaan yang luar biasa, yang sangat memalukan dan mengaibkan kepada Allah Azza wa Jalla dengan Nabi Muhammad SAW. So inilah kisah Sayyidina Umar dan Ibnu Mas'ud dengan para sahabat lain pun merakamkan ketika mana Umar masuk Islam, satu kemenangan yang luar biasa dan satu kekalahan, ketakutan bagi kafir Quraisy yang sangat hebat. Mereka terpinga-pinga dan berfikir sejenak untuk melawan dengan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya sentuh pada kuliah sebelum ni. Saya nak cerita sikit kisah Sayyidina Umar ni. Sayyidina Umar ni Al-Khattab radhiyallahu an, banyak benda yang berlaku, yang banyak benda yang dia cakap Allah membenarkan lisannya, dan itu antara asbabun nuzul turun. Bayangkanlah kalau adanya Sayyidina Umar Al-Khattab ketika ini, seorang je. Kalau ada seorang seperti Sayyidina Umar Al-Khattab, maka nescaya dunia ini akan mudah, akan senang diteladani ataupun diperintah oleh seorang Amirul Mukminin yang sangat
hebat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Pernah saya cerita suatu hari Umar memberi khutbah. Ketika mana beri khutbah, para sahabat ketika itu Rasul SAW telah wafat, dan Umar tiba-tiba meninggikan suara. Dia kata, ya Sariyah jabalan jabal, ya Sariyah jabalan jabal, wahai Sariyah ke bukit, wahai Sariyah naik ke bukit. Dan selepas selesai khutbah, para sahabat Nabi datang dan mereka ingin bertanya kepada Sayyidina Umar Al-Khattab, kenapa buat satu benda yang pelik, Nabi SAW tak pernah buat tapi engkau buat. Tengah cerita tentang khutbah tajuk lain, tiba-tiba masuk tajuk yang lain. Kalau ikut adabnya, ikut sunnahnya, memang tidak menepati sunnah. Tetapi ketika itu tidak ada seorang pun sahabat yang berani untuk tegur perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab, dan akhirnya mereka meminta Sayyidina Ali karamallahu wajhah, antara kibar, para sahabat yang kibar, yang hebat, yang banyak ilmu. Dan ketika mana mereka menyuruh Sayyidina Ali untuk tanya, Sayyidina Ali kata, waihakum, jangan kalut, jangan nak cepat-cepat. Da'u Umar, tinggalkan Umar, biarkan Umar. Fa innahuma dakhala fi syai'in illa kharaja minhu. Sayyidina Umar Al-Khattab ni, dia akan memasuk, Allah akan ilhamkan sesuatu dalam kepala dia, dan dia akan keluar apa benda yang Allah ilhamkan. Dia tak akan cakap satu benda yang mengarutlah, satu benda yang tidak bermakna. So ketika itu para sahabat pun senyap. Dan ketika mana Sariyah Ibn Zanin pulang daripada Parsi, Rom, dan dia adalah antara panglima tentera yang Sayyidina Umar hantar untuk lawan dengan tentera Parsi dan Rom, mereka bertanya, ada tak benda yang pelik berlaku ketika mana perang? Dan Sariyah Ibn Zanin cerita, ketika mana kami hampir mati disebabkan tentera Parsi dengan Rom telah kepung kami dengan tentera yang sangat ramai dan alatan yang sangat canggih. Tiba-tiba kami mendengar suara Umar menjerit, ya Sariyah jabalan jabal, ya Sariyah jabalan jabal, wahai Sariyah naik ke bukit, wahai Sariyah naik ke bukit. Ketika itu kami semua naik ke bukit dan kami semua selamat dan pulang ke kota Madinah. Itulah hebatnya Sayyidina Umar, bersihnya hatinya ketika mana dia cakap. Dia bukan cakap satu benda yang pelik, tapi dia cakap satu benda yang realiti. Dan Sayyidina Ali pun sebut ketika mana idza zukira as-salihin, idza zukira as-salihun fahayyalaha bil Umar. Kalaulah disebut orang yang soleh, orang yang pertama akan terlintas daripada kepala aku adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Antara kisah yang lain pasal menariknya Sayyidina Umar ni, ketika mana ramai orang berjumpa dengan isteri-isteri Nabi, ataupun berjumpa dengan Nabi SAW juga, dan ada sahabat juga jumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, tanya tentang soalan, tanya tentang agama dan sebagainya. Dan ketika itu Sayyidina Umar masuk rumah Nabi, dan dia merupakan bapa mertua Nabi, sebab anak dia Hafsah radhiyallahu anha berkahwin dengan Nabi. Dan dia kata, Nabi, kenapa tidak pakaikan isteri-isteri kau hijab ataupun jilbab? Kerana ketika itu boleh jadi orang yang masuk rumah kau ni, belum tentu mereka nak bertanya tentang Islam. Boleh jadi orang tu fasik, boleh jadi orang tu munafik, boleh jadi nak ambil kesempatan ketika mana masuk rumah-rumah isteri kau, ketika mana engkau ada di rumah isteri-isteri. Dan ketika itu Nabi SAW senyap. Dan ketika itu Allah menurunkan ayat hijab yang membenarkan apa yang Sayyidina Umar Al-Khattab cakap. Bersihnya hati Sayyidina Umar ni, sampai Allah, bukan Allah ikut apa yang Sayyidina Umar buat, tapi sebelum Sayyidina Umar lahir, Quran itu telah ada, tapi asbabun nuzul turun disebabkan apa yang Umar cakap. Dan ada satu hari isteri-isteri Nabi ni berkumpul. Dan bila berkumpul, walaupun isteri Nabi dia bukan maksum dan perempuan, dia bercerita, berapa yang Nabi bagi kepada engkau si fulan. Dan dia kata, Nabi bagi aku sekian. Dan ketika itu isteri-isteri Nabi sepakat untuk meminta kepada Nabi untuk lebihkan keperluan makanan asas. Sebab apa? Sebab Nabi seorang yang sangat kaya.
Pergi perang, ada bahagian khas untuk Nabi dan isteri-isterinya. Kalau ikutkan Nabi adalah orang yang paling kaya, tapi bila Nabi dapat, Nabi terus bagikan kepada fakir miskin dan jiran tetangga. Untuk family memang tak ada. Dan apatah lagi hadiah-hadiah yang dilonggokkan, emas, permata di depan rumah Nabi SAW. Dan suatu hari isteri-isteri Nabi kumpul dan dia nak sepakat nak beritahu kat Nabi nak lebih daripada apa yang Nabi SAW bagi. Dan ketika itu sampai berita pada Nabi dan Nabi terasa. Dan ketika itu Sayyidina Umar Al-Khattab masuk ke rumah anak dia Hafsah. Dan ketika itu ada isteri-isteri lain yang Nabi SAW. Dan dia kata sampai hati tergamak kalian buat kepada Nabi SAW dengan perbuatan meminta lebih daripada apa yang Nabi SAW bagi. Dan ketika itu isteri Nabi pun tegur Sayyidina Umar Al-Khattab. Dia kata sampai masuk urusan keluarga pun kau nak masuk, wahai Umar. Kami ada Ar-Rasul SAW. Dan Sayyidina Umar kata, asa rabbuhu in talaqakun azwajan khayra minhun. Boleh jadi Allah akan ceraikan kalian, isteri-isteri Nabi, dan Allah akan ganti isteri-isteri Nabi yang lebih baik, lebih ikhlas, lebih mukhlis. Dan ketika itu Allah menurunkan ayat Al-Quran seperti mana yang Sayyidina Umar sebut, membenarkan lisan Sayyidina Umar apa yang Sayyidina Umar sebut kepada para isteri Nabi radhiyallahu anhun ajma'in. Ini maha suci Allah. Allah betul Allah cakap, kalaulah kalian minta lebih, Allah akan bagi, Allah akan ceraikan kalian dan Allah akan gantikan isteri-isteri yang lebih baik. Dan Nabi SAW pun kata, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalaulah ada Nabi selepas aku, sudah tentu Nabi tersebut adalah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kisah yang lain juga menarik, kisah Umar Al-Khattab ni ketika mana Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu anak kepada ketua munafik. Saya dah cerita ke dia kisah ni? Abdullah bin Ubay belum? Abdullah bin Ubay ini adalah ketua munafik. Ketika mana dia menuduh Safwan ibnu Mu'attal berzina dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum saya masuk kisah anak dia, saya cerita pasal ayah dia. Ayah dia ni memang bukan ulama cakap, Nabi cakap dia adalah ketua munafik. Ketika mana di akhirat nanti dia akan ketuai kepala munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia telah memfitnah isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berzina dengan Safwan ibnu Mu'attal. Ketika mana habis bergerak, Aisyah duduk dalam tempat itu dan dalam haudash, dalam kemah atas unta tu, dan Aisyah turun, Nabi perasan Aisyah qada hajat. Ketika mana habis qada hajat, Aisyah naik dan Nabi kata jalan. Bila mana jalan, Aisyah perasan dia punya rantai hilang. Dan ketika itu Aisyah turun dan semua sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan Nabi sendiri pun tak sedar Aisyah turun. Dan Aisyah pun kecil, bertubuh kecil, turun cari benda tu. Dan ketika mana cari, jumpa dan tengok semua telah beredar. Dan ketika itu memang ditugaskan Safwan ibnu Mu'attal. Safwan ibnu Mu'attal nampak Aisyah radhiyallahu anha, dia tahu tu Aisyah. Dan ketika itu tidak diturunkan ayat hijab lagi, dan dia tahu itu adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ini hebat Nabi ajar para sahabat radhiyallahu ajma'in. Safwan ibnu Mu'attal tanya kepada Aisyah, zauji Rasulillah, engkau isteri Rasulullah, engkau isteri Muhammad, itu je. Kalau kita pergi mana tadi? Berak ke? Berak kenapa lambat sangat? Sembang. Haramnya kita antara suami dan isteri orang yang lain. Tapi Safwan ibnu Mu'attal ni diajar oleh Nabi SAW satu ayat saja, zauji Rasulillah, isteri Rasulullah, dan Aisyah senyap. Aisyah senyap. Aisyah terus naik,
haudash, naik dia punya unta yang tempat yang proper, yang kemah tu. Dan ketika mana nak sampai ke kota Madinah, ketika itu Abdullah bin Ubay bukan fitnah, tapi dia menimbulkan curiga. Mana Aisyah? Dia up status kan. Mana Aisyah? Mana Safwan? Semua bertanya. Aisyah dengan Safwan on the way. Contoh macam tu. Sampai ke situ, takkan Aisyah dengan Safwan tak buat apa-apa. Perjalanan jauh. Dia bermain-main dengan perkataan-perkataan yang tidak baik. Orang yang tidak soleh. Ketika itu Nabi sampai berita tu, dan Aisyah sampai, Safwan pun sampai, tetapi Allah tidak menurunkan ayat Al-Quran menyatakan bersih ataupun tidak Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi pun senyap dan para sahabat pun senyap. Dan ketika itu Aisyah dikhabarkan sampai demam, tak tahu nak cakap apa pada Nabi, dan dia minta pulang ke rumah Abu Bakar Siddiq, rumah ayah dia. Dan Nabi benarkan pulang, dan Nabi panggil semua sahabat, dan Nabi minta pendapat, apa pandangan kalian tentang benda yang berlaku ni. Dan ketika itu ramai sahabat bagi pendapat, dan akhirnya Umar Al-Khattab radhiyallahu an tanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengawinkan engkau wahai Muhammad dengan Aisyah radhiyallahu anha? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Allah azza wajalla. Okey, Nabi ini sebelum dia berjumpa dengan Aisyah radhiyallahu anha, dia telah mimpi berkahwin dan berjumpa dengan Aisyah beberapa kali. Itu maksudnya mukjizat Allah turunkan, Allah tunjukkan Aisyah ni adalah isteri Nabi, antara isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu bila Sayyidina Umar Al-Khattab sebut, dan benarlah apa yang engkau sebut wahai Umar Al-Khattab. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab sebut, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, inilah satu fitnah yang malapetaka yang besar. Dan engkau kahwin dengan Aisyah ni bukan orang suruh, Allah azza wajalla yang suruh. Dan Allah turunkan ayat Quran membersihkan nama Aisyah radhiyallahu anha, dan hujung ayat dia sama juga seperti yang Sayyidina Umar sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, inilah Umar Al-Khattab radhiyallahu an difitnah, dan dia sebut apa yang dia nampak. Abdullah bin Ubay ini, anak dia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Masuk Islam, seorang yang mukhlis, baik, mendampingi Nabi, solat dengan Nabi. Suatu hari ayah dia Abdullah bin Ubay meninggal dunia. Bagaimana Nabi SAW nak berurusan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, iaitu anak kepada ketua munafik. Ketika mana ayah dia meninggal, Abdullah bin Ubay ini pergi rumah Nabi dan minta jubah Nabi untuk mengkafankan ayah dia, iaitu ketua munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan Umar Al-Khattab pandang apa yang Nabi SAW akan buat. Dan ketika itu Nabi ambil jubah dia dan Nabi bagi kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Dan ketika itu Abdullah bin Ubay ambil dan kafankan ayah dia. Selesai, Abdullah bin Ubay ni datang balik kali kedua ke rumah Nabi dan minta Nabi untuk imamkan solat Abdullah bin Ubay bin Salul. Ketika itu bila nak sampai solat tu, Sayyidina Umar terus tegur, engkau tak boleh pergi wahai Nabi SAW. Apa benda yang Abdullah bin Ubay tak pernah buat pada engkau? Fitnah isteri engkau, kata engkau penyihir, engkau gila perempuan dan sebagainya. Engkau buat satu agama yang baru, semua benda yang busuk, buruk, semua Abdullah bin Ubay pernah cakap. Dan Umar melarang Nabi SAW untuk solat. Tapi ketika itu Nabi SAW terus berjalan menuju ke jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul ketika itu. Dan bila sampai depan jenazah, Sayyidina Umar berani, dan dia karakter dia yang sangat tegas. Dia terus berdiri depan dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak membenarkan engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengimamkan solat jenazah bagi ketua munafik ni. Dan ketika itu apa yang Rasulullah akan buat? Tampar ke?
takkan tanpa kan. Sayyidina Umar lagi besar kan. Dan ketika itu Rasul SAW marah. Inni Rasulullah, wahai Umar, aku ni pesuruh Allah. Allah memberi hak kepada aku untuk istighfar lebih pada 70 kali kepada Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun tidak, dan aku memilih untuk istighfar kepada dia. Kalau Rasulullah istighfar kepada dia, maksudnya Allah akan ampunkan segala dosa-dosa dia. Dan ketika itu Umar senyap, dan Allah Azza wa Jalla turunkan ayat Al-Quran mengharamkan Nabi SAW untuk solatkan jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul. Perbuatan Sayyidina Umar Al-Khattab yang menegah Nabi, dan Nabi tak setuju, tetapi Allah membenarkan yang Sayyidina Umar Al-Khattab buat itu adalah perkara yang betul, yang tepat. Itu menariknya Sayyidina Umar. Banyak kisah. Kalau Sayyidina Umar ni dia perintah kejap je, tetapi pemerintahan yang kejap tu 2/3 Islam dunia dia takluki. Dia baiki sistem gubernur, dia lantik, kalau kita sebut menteri besar, setiap kawasan-kawasan, sistem percukaian dia betulkan balik. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Suatu hari Sayyidina Umar Al-Khattab ni hantar Amr bin Al-As ke Mesir. Amr bin Al-As pergi ke Mesir untuk tengok bagaimana umat Islam di Mesir ketika itu. Bila Amr bin Al-As sampai ke Mesir ni, daripada kota Madinah sampai, orang-orang Arab Mesir ni kumpulkan, setiap keluarga Arab ni ada seorang perempuan, anak-anak gadis yang cantik, dipakaikan pakaian yang mahal, yang cantik, dan semua tunggu di sebelah Sungai Nil. Dan ketika itu Amr bin Al-As merupakan gubernur yang dilantik, yang dihantar oleh Umar Al-Khattab, sampai dan tanya, apa tujuan ni? Apa benda yang engkau buat? Apa benda yang kalian nak buat? Dan ketika itu Arab Mesir kata, setiap tahun Sungai Nil ni akan kering. Antara amalan kami adalah kami akan mengorbankan anak-anak perempuan ini, bunuh mereka untuk pastikan Sungai Nil adalah sungai yang terpanjang di dunia, akan sentiasa mengalir. Ketika itu Amr bin Al-As melarang perbuatan tersebut, dan dia merupakan gubernur, dan orang mengakui ataupun mengikuti apa yang dia sebut. Dan perbuatan tersebut tak buat pada tahun tu. Semua pulang, dan Amr bin Al-As berada di Mesir. Esoknya semakin surut. Sungai Nil yang panjang tu semakin surut dan semakin surut. Ketika itu Amr bin Al-As tulis surat kepada Sayyidina Umar Al-Khattab yang berada di Madinah. Ketika mana sampai surat ke Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar baca, dan Sayyidina Umar tulis balik surat kepada Amr bin Al-As. Hebatnya Sayyidina Umar Al-Khattab yang Allah memberi karamah, satu benda yang bersih, hatinya bersih. Allah membenarkan apa yang Sayyidina Umar buat. Sayyidina Umar tulis balik kepada surat Amr bin Al-As. Dia kata apa? Ketika mana kau habis baca surat ni, campaklah surat ni ke Sungai Nil. Apa kandungan ni? Dia kata, daripada hamba Allah Umar Al-Khattab radhiyallahu an, Amirul Mukminin. Daripada hamba Allah Umar Al-Khattab merupakan Amirul Mukminin, khalifah ketika itu. Wahai Sungai Nil, kalaulah kamu bergerak mengalir atas kudrat kamu, maka berhentilah selama-lamanya. Kalaulah kamu bergerak atas kudrat Allah Azza wa Jal, maka bergeraklah. Ketika itu Amr bin Al-As baca surat tu, dia nak campak ke tak? Kalau campak orang kata gila pula kan. Sungai tengah kering, nak campak surat. Tapi itu arahan Sayyidina Umar Al-Khattab, dia campak surat tersebut. Sampak ke Sungai Nil, dia pulang di rumah dia di Mesir. Esoknya naik air, dan terus naik, dan air akhirnya naik tinggi sampai sekarang. Dan janji ataupun apa yang diamalkan oleh Arab Mesir ketika itu telah hapus. Pada setiap tahun tidak diamalkan budaya ataupun membunuh anak-anak untuk memastikan sungai ini sentiasa mengalir. Dan benda tu berlaku juga di Madinah. Ketika mana berlaku di Madinah, Sayyidina Umar keluar, dan ketika itu ada rumah yang terbakar. Ini benda-benda yang berlaku lah, yang sempat saya baca dan saya himpunkan. Ada satu rumah tu terbakar di kota Madinah,
Dan kota Madinah ni nak dapat air jauh. So dia nak ambil air yang bersih untuk matikan api tu susah. Dan ketika itu mereka tanya pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar keluar dan dia pun tulis surat. Dia kata bagi surat ni kepada api. Surat dia apa? Ringkas dia tulis, ya nar uskuni biiznillah. Wahai api, padamlah, susutlah dengan izin Allah. Rumah yang terbakar besar, bagi surat Sayyidina Umar Al-Khattab, akhirnya api tu padam atas kudrat ataupun keizinan Allah Azza wa Jal. Sama juga suatu hari pernah berlaku ketika mana di kota Madinah gempa bumi, dan Sayyidina Umar ada ketika itu, dan mereka tanya, wahai Umar Al-Khattab, apa benda yang kita nak buat? Sayyidina Umar ambil dia punya tongkat dan dia mula khutbah. Dia nak kata kat bumi ni, dia kata alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Bumi Madinah ketika itu masih lagi berguncang ataupun kita panggil apa? Gempa bumi masih lagi bergerak. Dan ketika itu Sayyidina Umar ketuk dia punya tongkat di bumi Madinah, dia kata qarri alam a'dil alaik fastaqarranil ard min waqtiha. Ketika itu Sayyidina Umar ketuk tongkat dia dan dia kata qarri, berhentilah daripada gegar wahai bumi, alam a'dil alaik, bukankah aku telah berlaku adil pada semua kalian termasuk bumi Allah Azza wa Jal. Fastaqarranil ard min waqtiha. Maka ketika itu Sayyidina Umar ketuk tongkat dia dan suruh berhenti, maka gempa bumi ketika di kota Madinah turut berhenti. Ini yang berlaku dan Sayyidina Umar memang berlaku dan Sayyidina Umar sebut, dan itu antara karamah yang Allah Azza wa Jal bagi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Umar ketika mana Nabi SAW sebut fi kulli ummatin muhaddathun, pada setiap umat ni akan ada seorang yang muhaddathun, seorang yang mujaddid, seorang yang akan buat benda yang baru. Itu Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana Nabi SAW wafat. Dia adalah orang yang Nabi SAW memberi kepercayaan, dan Nabi SAW sebut, lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar. Kalaulah ada Nabi selepas aku, nescaya Allah akan pilih Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Banyak lagi kisah Sayyidina Umar ni yang sangat menarik yang dia buat, dan itu yang diceritakan dalam hadis Sahih Muslim dan Bukhari. Antara lain, sebelum saya tutup, ada dua kisah. Yang pertama, ketika mana Nabi SAW mimpi minum susu. Nabi minum susu banyak, dan Nabi minum susu tu sampai Nabi basah, dan susu tu sampai mengalir di celah-celah tangan Nabi. Dan ketika itu Nabi tinggalkan susu, tiba Sayyidina Umar datang dalam mimpi Nabi, dan Nabi SAW bagi Sayyidina Umar minum susu tersebut. Dan ketika itu Nabi sedar dan Nabi cerita kepada para sahabat. Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq tanya, fama awal tahu, apa maksud dia, apa takwilan dia? Dan Nabi SAW kata al-ilm, ilmu Sayyidina Umar Al-Khattab sangat hebat ataupun sangat luas. Dan kisah yang kedua juga yang berlaku ketika mana Nabi mimpi juga. Kalau kita tahu mimpi Nabi ini adalah satu benda yang mukjizat, bukan Isra' dan Mi'raj, tapi Nabi mimpi. Nabi mimpi Nabi keluar daripada istananya dalam syurga. Nabi nampak seorang bidadari yang sangat cantik tengah ambil wuduk di luar istana, sebelah rumah dia, sebelah istana Nabi. Dan Nabi tengok bidadari ataupun perempuan cantik tu, dia masuk ke sebuah rumah, ke sebuah istana. Dan Nabi SAW nak masuk rumah tu, nak masuk istana tu, dan Nabi nampak sahabat yang lain. Nabi tanya, ini rumah siapa? Dan Nabi tanya, itu rumah siapa? Liman hadzal qasru, ini istana siapa? Dan dia cakap, sahabat lain kata, ini adalah istana Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika itu Nabi tak jadi nak masuk, dan Nabi sedar. Ketika mana bangun, Nabi cerita pada sahabat, dan sahabat tanya benda yang sama, fama awal tahu, apakah yang dimaksudkan? Nabi SAW jumpa dengan Sayyidina Umar, dan Nabi kata, aku malu dengan Sayyidina Umar Al-Khattab, sebab
Allah memberikan istana dan Allah memberikan secantik-cantik bidadari kepada beliau. Dan ketika itu Sayyidina Umar sebut, "Alaika agharu ya Rasulullah." Takkan kau nak cemburu dengan aku, wahai Rasulullah. Engkau pun ada istana dan engkau pun dihiasi dengan bidadari-bidadari yang hebat. Banyak lagi kisah Sayyidina Umar ni, kalau boleh saya kongsi tapi tak sempat. Tapi inilah karamah bersihnya Sayyidina Umar ketika mana dia tengok satu situasi, dia berfikir dan disebut, dan Allah membenarkan apa yang disebut. Dan antara asbabun nuzul turun adalah sebab Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Dan Nabi SAW sebut, aku dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar hakaza, akan jalan di syurga seperti begini. Dan Nabi SAW, Abu Bakar dengan Umar Al-Khattab semuanya wafat seusia 63 tahun dan dimakamkan bersebelahan di mana? Di Madinah. Dan itu juga ketika mana dibangkitkan pada hari akhirat, Nabi akan didampingi oleh Abu Bakar Siddiq dengan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan itulah kelebihan mereka, dan itulah para sahabat radhiyallahu ajma'in. Walaupun bukan maksum, tapi mereka melakukan satu benda yang luar biasa dan sangat-sangat hebat. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Hujan lebat tak? Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah, Allahumma sayyiban nafi'ah. Saya kira situ saja. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang. Semoga ada manfaat walaupun sedikit. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma ja'alna jam'al marhuma wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqa ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah rabbil alamin.